Okey, kita start A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Kalau macam di sebelah Pantai Timur, Semenanjung, Kelantan, Terengganu kan, Pahang, cuti hari Jumaat Sabtu. Jadi hari Ahad sepatutnya kerja lah kan. Mungkin first day kerja mungkin penat sikit, tapi ada juga yang dapat meluangkan masa malam ni macam Abang Nik kan. Tahniah, terima kasih. Dekat Facebook pun dah agak ramai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So seperti mana yang saya dah rancang sebelum ni, sepatutnya kita punya first session untuk diskusi counter-counter standby up ni sebenarnya pada malam Ahad ni lah. Ahad malam Isnin. So Isnin malam Selasa kita ada diskusi ilmu saham. Lepas tu hari Rabu malam Khamis kita ada sesi platform M+ familiarization. So at least 3 kali yang saya akan buat live Zoom dengan Facebook untuk public. Maksudnya saya akan open untuk semua lah. So selain daripada yang 3 session yang public tu, kita ada lagi satu Zoom session dengan ahli grup sahaja dalam grup Wave Traders, dan satu Zoom session dengan ahli grup Indicators. Dan saya pun ada juga buat satu sesi khas untuk klien-klien CDS M+ saya. Yang ni saya baru start je, buat masa ni baru ada 2 je yang sertai, iaitu sesi portfolio review. Maksudnya klien bentangkan dia punya portfolio, apa counter-counter yang dia dah masuk apa semua, dan kita discuss perjalanan counter tu macam mana, sama ada nak hold, nak cut loss, nak tukar counter lain dan sebagainya. Itu saya buat personally, maksudnya setiap seorang saya akan buat Zoom meeting personally lah, ambil masa dalam 1 jam untuk kita discuss semualah, semua sekali. Iaitu saya buka khas untuk ahli pula, saya buka khas untuk klien CDS M+ yang buka dengan saya sahaja. Okey, kalau yang remiser orang lain tu buat masa ni saya tak buka lagi lah. Okey. Okey. Untuk pengenalan, sebab actually yang first session tu saya tak buka untuk public, yang sesi malam ni kan untuk standby up punya discussion. First session saya hanya buka untuk ahli group online coaching dengan klien CDS M+ sahaja. So malam ni saya buka lah untuk semua, at least dapat nampak sikit macam mana cara ahli-ahli group tengok counter. Tapi ada limitation lah, sebab once saya dah open untuk public, saya adalah benda-benda yang saya tak dapat nak share lah. Okay? Especially benda-benda yang lebih advance yang khas untuk ahli group sahaja. Okay. Okay, so kita dah ada ramai dah ni kat sini. So sebelum saya teruskan, suara okey kan? Suara jelas kan? Nampak ni video pun okey kan? Okey. Penat kerja memang penat, okey. Tapi sebenarnya siapa-siapa yang penat bekerja untuk mencari rezeki yang halal, ada pahala yang besar sedang menunggu. Okey, ada pahala yang besar sedang menunggu. Sebab bayangkan ada orang yang sanggup berpenat lelah merompak mencuri kan. Planning nak merompak mencuri ni bukan senang, bukan sekelip mata tau. Nak beragut pun payah sebenarnya. Kena at least kena ada motor, kena ada skill bawa motor. Okey, kalau lepas meragut dia pula accident, ada risiko mati kan. Kita yang bekerja untuk cari rezeki yang halal ni penat apa semua, InsyaAllah kita yakin selain daripada dapat rezeki yang halal, InsyaAllah kita yakin Allah bagi pula pahala. Itu kena yakin lah kat situ kan. Okay. So saya tak nak panjangkan dia punya introduction. Kita terus kepada screen sharing. Okay, untuk sesi kali ni, saya macam biasalah, saya akan pergi kepada kita punya channel alert. Channel alert ni nanti saya explain lah apa tu channel alert, dan macam mana cara kita go step by step untuk tengok kajian counter-counter yang ada dalam channel alert tersebut. So untuk makluman, saya ingat macam saya dah buat dia punya PowerPoint sebelum ni. Sekejap saya tengok diskusi.
diskusi ilmu saham ada, standby up. Oh, standby up saya belum buat dia punya PowerPoint dia, tak apalah. So kita ambil yang PowerPoint yang conteng-conteng. Walaupun PowerPoint ni adalah conteng-conteng tapi banyak benda yang bermanfaat dalam ni yang saya dah contengkan. Okay. So kita start dari sini. Pertama sekali saya terangkan dulu flow dia macam ni. Gatal pula hidung. Pertama sekali saya akan tengok nama-nama counter yang muncul dalam channel alert. Okay. Tapi yang standby up saja. Standby up counter. So standby up ni adalah counter-counter yang berpotensi untuk naik tapi dia akan ambil masa dia punya masa sendirilah. Biasanya dia akan ambil dia punya sweet time dia akan relax dulu, tunggu habis dia punya accumulation phase apa semua, nanti baru dia akan naik. So biasanya untuk standby up ni dia punya tempoh masa untuk naik saya letak kat sini. Untuk standby up ni, untuk ahli-ahli group kan, siapa-siapa yang ada subscribe alert, channel alert ni, dia punya masa untuk naik tak tentu, tapi daripada 1 hari sehinggalah ke lebih daripada 3 bulan. Saya boleh cakap macam tu je. Okay. Sebab dia dah menunjukkan keinginan dia nak naik, cumanya kita tak tahu berapa lama dia akan naik, tapi kita tahu yang one day dia akan naik. So macam mana nak tahu lebih detail? Kita kena confirmkan dengan indicators. Okay. So first daripada channel alert ni, macam mana cara nak kaji? First kita pick dulu mana-mana nama counter yang ada dalam channel alert, lepas tu baru kita kaji. So daripada situ kita pick dan baru kita kaji dia punya pergerakan chart berdasarkan indikator. So indikator yang saya pakai untuk kajian chart channel alert ni, saya akan pakai indikator 3S UTC. Untuk ahli group yang dah ada dalam group indicators, diorang akan tahulah. Okay. E2S dengan FE2. So nama tu pelik-pelik kan. Actually nama tu pun ada signifikan dia jugalah sebenarnya. Okay. So untuk ahli group yang baru join dan belum biasa lagi dengan kita punya sistem alert ni, saya tunjuk kat sini. So dekat dalam kita punya channel Telegram ada satu channel yang khas untuk alert, yang ni Easy Pro Stock Alert Channel. Okay, Easy Pro Stock Alert Channel. So dalam channel ni ada beberapa alert-alert yang muncul apabila sesuatu counter saham tu mematuhi kita punya kriteria yang telah kita decide. So antaranya adalah standby up. Yang ni yang paling awal sekali. Lepas tu maksud dia adalah counter daripada bawah lah sebelum dia naik atas. Yang lepas tu dia akan pergi kepada potential uptrend. Lepas tu dia akan masuk kepada fasa momentum. Momentum ni maksudnya dia ada momentum untuk meneruskan kenaikan. Lepas tu bila dah dimula naik lagi, dia akan BO dia punya uptrend line. Okay. And then dia akan pergi kepada 52 weeks high. Kalau dalam keadaan fasa menurun, kita ada counter-counter yang see money take money, maksudnya kena cepat lah kan, FIFO. And then kita ada counter-counter oversold dan counter-counter 52 weeks low. Tapi yang ini kita akan buka hanya semasa keadaan indeks ataupun market sedang junam lah. Okay. Okay. So untuk lebih mudah saya tunjuk macam ni. Dia punya hierarchy pergerakan counter-counter tu kan dia macam ni. Ada gambar sebenarnya. Okay, gambar ni saya copy dulu. Saya tempel dekat dalam ni untuk lebih nampak. Mungkin saya letak dekat yang baru punya lah. So daripada bawah, counter-counter standby up yang dah kita detect melalui indicators dan kriteria-kriteria yang akan dimunculkan dalam alert channel, dia akan naik kepada momentum. Daripada momentum baru akan berlakunya BO uptrend. Maksudnya dia break uptrend. And then atas lagi barulah dia akan pergi kepada 52 weeks high. Okay, tu dia punya hierarchy dia, step by step. So just nak bagi nampak kan apa yang kita bincangkan pada malam ni. Sebab saya buka ni untuk semua, untuk followers dekat Facebook. So ada yang tak ada dalam group channel alert dan group indicator. So at least nampak sedikit lah apa benda yang kita bincang pada malam ni. Okay, so untuk meneruskan discussion pada malam ni, first saya akan tengok counter-counter yang ada dekat standby up.
Sebab saya dah tengok tadi, actually hari Jumaat lepas kita ada abundance of standby up counters. So macam saya pun tengok, banyak sangat ni, pening ni, discuss malam ni memang tak sempat. So saya limitkan untuk malam ni kita discuss mungkin sampai paling lambat pun 10 suku ke macam tu. So tak nak panjang sangat lah. Ataupun 10.30 ke, tengoklah. So saya akan go through counter-counter yang ada dalam alert dahulu. Tapi memang tak habis ni kalau nak tengok semua sekali. Kita tengok mana yang sempat. Kita tengok mana yang sempat. Kita tengok dari awal sekali untuk hari Jumaat lepas. So alert ni dia on time. Dia ada je kriteria dia penuh je, terus dia akan muncul dekat dalam Telegram channel ni. Okay. So first kita ada seawal ni 17 hari bulan ni. 17 hari bulan seawal jam 9 pagi hari Jumaat lepas 17 Julai terus muncul Asia Pac Rekton Rojas. So kita tengok dulu tiga ni. First kita tengok dulu Asia Pac. Adakah Asia Pac berpotensi untuk naik lagi? Tapi nak kena detect Asia Pac ni, nak kena tengok dulu adakah dia syariah ke tak lah. Kalau tengok dekat sini dia syariah lah. Okey, untuk makluman, siapa-siapa yang menggunakan TradingView dia belum ada yang tanda syariah tu kan. Belum ada tanda syariah tu yang ada macam bulan bintang ni kan. Yang ini sebenarnya telah dihasilkan oleh salah seorang daripada kita punya ahli yang ada dalam grup public Telegram. Apa dah nama dia? Dia hasilkan TradingView extension untuk syariah counter. So kalau macam tuan-puan nak supaya dekat tuan-puan punya TradingView ada ni tanda syariah ni untuk counter-counter tersebut, pergi dekat Google Web Extension. Dekat mana? Saya tak ingat dah. Cuba kita tengok dekat sini. Pergi dekat sini. Chrome Extension. Ni Chrome Extension. Cari dekat Chrome Web Store. Okay. Yang ni selingan. Ni selingan je. Cari yang TradingView Syariah. Hash ke HY ni ada. Okay. Hash. TradingView Syariah oleh Azriz Haziq. Ni. Okay, terima kasih Tuan Azriz Haziq dah buat satu extension yang amat bagus ni sebenarnya. Penting juga ni sebab kita nak tahu dekat TradingView tu ada counter-counter syariah, tak payah nak tapis dah kan. So pasang je lah. Okay, pasang dekat Chrome extension, pasang dekat Chrome, nanti automatic boleh nampak counter-counter tu patuh syariah. Okay. Ni. Okay. So dia akan muncul macam ni lah. Dah ada dah bulan dan bintang tu, senang kita nak tengok kan. Okay, counter Asia Pac. Asia Pac ni dah muncul dalam kita punya standby up. So apa yang saya nampak sekarang, first kita tengok daily punya time frame dulu. Okay, kita tengok daily punya time frame. Daily ni maksudnya satu candle terbentuk dalam satu hari lah. Kalau kita tengok dekat platform tu daripada jam 9 pagi market buka sampailah pukul 5 petang. Market tutup. Okay. Apa yang berlaku sebelum ni? Sebelum ni Asia Pac dia dah buat dia punya downtrend dari sini. Okay, saya buat kotak lah, senang kan. Kat situ dia punya downtrend. So berdasarkan indikator 3S UTC, ni indikator ni saya pakai sekarang ialah indikator E2S untuk memunculkan entry dan exit signal, and then indikator 3S UTC untuk menampakkan dia punya zone, sama ada bullish zone dan bearish zone. Okay. So Asia Pac dah buat dia punya junaman sebelum ni. So dia punya maksimum penurunan dekat sini masa dia kembang betul tu. So kalau saya gariskan garisan anak panah ni, ada tak anak panah yang berkembar? Tak ada pula. Dia punya junaman dia dari sini ke sini tu dia punya maksimum junam dah. So once indikator tu dah menunjukkan dia punya background yang warna merah tu dah mula menguncup, so kita dah tahu dah sebenarnya dia punya momentum untuk bearish, momentum penurunan dah berkurang. Okay? Momentum penurunan dah berkurang. So dia dah mula masuk dalam area accumulation. So dia dah masuk dalam area accumulation. Sebab kalau kita tengok pergerakan harga saham ni dia tak direct macam ni. Contoh kan saya buat.
Saya lukis lah senang. Saya lukis kat sini. Dia kalau dia turun, dia tak direct naik terus macam tu. Kalau dalam long term lah kan. Contoh kalau daily candle, dia biasanya dia turun, dia akan naik sikit, dia turun naik sikit, lepas tu dia akan masuk accumulation phase. Okay. Kalau sekiranya dia betul-betul nak tukar trend, baru dia akan slowly buat dia punya tanda-tanda untuk uptrend, baru dia akan naik uptrend. Dia tak ada terus macam tu, terus naik macam ni. Ada kadang-kadang berlaku dalam V shape punya drop, sekiranya counter yang strong uptrend, ada sentimen yang kuat, dia akan membuat V shape punya drop, tapi jarang berlaku lah. Okay, jarang berlaku. Tapi boleh berlaku. Dalam pasaran saham ni macam-macam je. Ada kan? Okay, so kalau tengok dekat Asia-Pac, kita nampak sekarang dia dalam fasa accumulation phase. Boleh nampak lah, obviously dia sedang mengumpul. Harga dia pun baru 10 sen. Kadang-kadang dia drop pergi 9 sen. Harga dia baru 10 sen. And then dia berada dalam fasa accumulation. Kalau let's say tuan-puan nak hold counter ni, nak entry actually dah ada dah. Dia punya entry signal sebelum ni. First entry signal kat sini. Sini dah ada re-entry signal. So dia sekarang berada dalam fasa accumulation phase. Dah ada exit signal. Selepas exit signal, apa yang akan berlaku? Biasanya harga akan retrace sekejap. Okay? Tapi dia masih berada dalam zon hijau. Okay? Masih berada dalam zon hijau dan masih berada dalam accumulation phase. Kalau ada nak buat entry, that's why saya panggil standby out counter. Sebab counter standby out ni kita kena tunggu. Maksudnya kena ada holding power lah. Kalau once dah masuk, kena tunggu sehinggalah dia memulakan dia punya fasa mark up. Okay? Kalau siapa-siapa yang belajar tentang Wyckoff punya cycle kan, dia macam ni. Saya buat lukisan kat sini senang sikit. Biasanya dia akan ada fasa downtrend. Okay. Lepas fasa downtrend, dia akan masuk fasa accumulation. So lepas accumulation phase, ni downtrend punya phase. Lepas tu masa downtrend phase ni, dia biasanya kita panggil sebagai markdown. Okay, markdown. Ni kena baca buku Anna Collin. Okay, WPA, Volume Price Analysis, yang ditulis oleh Anna Collin. Dia terangkan Wyckoff cycle ni agak menarik lah sebenarnya. Lepas tu, lepas dah downtrend, dia masuk dalam fasa accumulation phase. Okay? Dalam fasa accumulation phase ni lah adalah fasa yang mana strong holder akan shake weak holder. Maksudnya siapa yang ada tak kuat dia punya holding power, dia akan keluar masa ni lah. Lepas dia dah jerung-jerung ataupun siapa-siapa market maker yang collect dekat situ, dah cukup lah dia punya holding, berapa banyak lot yang dia nak, dia dah collect kan. Baru dia akan masuk fasa mark up. Ni mark up. Saya tulis kat situ mark up. Bila dah masuk fasa mark up ni yang kita panggil sebagai uptrend. Okay? Uptrend. So biasanya counter standby up dia berada dekat sini. Dia maksudnya dia dah dalam proses counter tu dah habis dah bottom, dia dah extreme bottom, dia dah cecah lah dia punya bottom yang paling rendah, dah extreme dah tak boleh nak pergi dah. Dan dia akan slowly naik. So masa slowly naik itulah yang kita akan munculnya alert standby up. Okay? Sebagai contoh Asia-Pac ni lah. Cumanya satu je lah kekurangannya, kita tak tahu berapa lama dia akan mengumpul. Okay? Kita tak tahu berapa lama dia akan mengalami proses accumulation phase. Tapi kita tahu dia akan naik wadah, cuma tak tahu bila. Tu je lah masalahnya kan. Kalau ada orang tahu mana-mana counter yang akan naik exactly, dia akan naik exactly dan dia dah tahu betul-betul, memang dia super rich lah. Okay? Dia akan super rich lah. Macam Warren Buffett pun dia tak tahu counter tu nak naik, tapi dia holding power dia kuat. Okay? Ada soalan tadi. Macam mana nak join alert channel? Alert channel khas untuk ahli grup online coaching sahaja. Okay? Once dah ada dalam grup online coaching, baru saya akan bagi link untuk masuk channel alert lah. Kalau dah ada dalam channel alert, boleh PM saya lah. Okay? Dekat Telegram ke mana. Okay, so basically Asia-Pac okay, harga pun agak menarik, masih lagi bawah 20 sen. Cuma kalau harga bawah 20 sen ni, dia punya price range dia agak kecil. Okay, pergerakan dia agak kecil, limited. Cuba tengok kita punya gun. Kalau saya tengok gun, dia punya gun ni memang pendek-pendek lah. Okay, dia nak naik tu, range dia nak naik tu pendek-pendek. Dia punya range dia. Berbeza dengan harga yang RM1 dan ke atas. Kalau RM1 dan ke atas, range dia punya gun dia jauh. So
Kalau tengok sekarang exit signal dah ada, so dia akan drop dulu dia punya midline, tapi dia belum break midline. Boleh kalau nak buat entry kena hold, okay? Kena ada holding power. Once dia dah break lagi sekali yang gun yang merah ni, insyaAllah dia boleh naik. Okay. Asia Pac ni saya nampak okey, tak ada masalah. Ini bukan buy call tau, ini cuma discussion counter-counter yang ada dalam channel alert. Jangan salah faham pula, kan cakap saya bagi buy call pula. Okay, kita tengok Redtone. Redtone kalau saya tak silap tak syariah Redtone ni. Oh syariah, ada tanda syariah ni. Okay, kita tengok Redtone. Sebelum tu Asia Pac kan. Asia Pac ni pun saya kita bukan tengok satu time frame je. Biasanya saya akan tengok beberapa time frame. First kita akan tengok daily, and then kita akan tengok weekly. Kenapa kita nak tengok beberapa time frame? Sebab kita nak tengok general trend dia ke mana. Kalau Asia Pac ni dia punya general trend dia masih downtrend. So kalau nak layan tak boleh nak hold lama sangat lah. Okay, tak boleh nak hold lama sangat sebab dia masih downtrend. Dia masih lagi dalam fasa menurun untuk general trend dia. So let's say kalau dia break dia punya general trend, dia punya major downtrend ni, barulah dia confirm yang dia uptrend. Tapi kalau nak layan awal, boleh masuk dalam standby up. Okay, boleh masuk dalam standby up. Monthly pun masih nampak clear lagi ni, dia punya downtrend dia, tengok kat sini. Lepas dia habis dia punya green zone ni, zone yang hijau tu kan, terus dia masuk dekat red zone. Red zone, daripada red zone tu terus dia junam. Okay, terus dia junam. Ni dah berapa lama dah ni dia junam, dia berbulan-bulan dah. Okay, sebab ini monthly punya chart. Tapi daily dah mula masuk dalam standby up, so boleh try lah. Okay, boleh try standby up. Tapi ini bukan buy call. Kalau nak masuk kena ambil risiko sendirilah. Okay. Okay. Kalau ada soalan-soalan tu nanti saya jawab. Dia sebenarnya tak kisah harga berapa pun saham yang kita nak beli. Beli harga saham RM40 ke RM50, risiko still ada. Risiko terbesar apa yang ada dalam pelaburan saham? Risiko yang paling besar. Habis modal lah, itu je lah risiko yang paling besar. Dia tak ada sampai kita kena berhutang, melainkan kita gunakan margin. Okay? Kalau siapa-siapa guna cash upfront account, kita guna duit yang kita ada sahaja. So paling tinggi pun kalau kita ada RM5,000, burn RM5,000 lah. Okay? That's why siapa-siapa yang guru-guru saham yang sebelum-sebelum ni yang berpengalaman, dia orang advise jangan guna duit yang kecemasan. Okay? Jangan guna duit kecemasan. Pastikan duit dalam pelaburan ni duit yang memang kita dah put aside khas untuk pelaburan. Let's say kalau duit tu burn, kita tak ada apa-apa impact kepada kehidupan kita secara drastik. Macam tu. That's why kita panggil pelaburan, sebab dia ada risiko. Okay, dia ada risiko. So kalau kita kawalan risiko dari awal kita dah terlampau ambil risk, itu memang amat dangerous. Okay. Cumanya yang bagus dalam pasaran saham ni, kalau let's say kita start dekat mana-mana counter syarikat, kalau counter syarikat tu masih okey, dia akan bergerak juga, lambat atau cepat sahaja. Dia tak ada sampai kita berhutang dengan bursa, tak ada. Dia tak akan jadi negatif lah sebenarnya. Okey. Paling pun modal kita tinggal kosong lah. Okey, kalau tak jual, kalau harga tu naik balik, kita dapat balik modal kita. Macam mana nak tahu dalam jarum masuk, yang ni dalam grup memang saya cerita detail lah sebenarnya. Okay, dalam grup lah. Okay, kat sini tak boleh lah. Okay, untuk Asia Pac habis dah. Asia Pac macam tu je, dia masih lagi dalam fasa accumulation phase. So dia akan ambil masa sweet time dia untuk dia naik. Okay, so kita tengok Redtone tadi. Okay, Redtone ni saya tengok daily dulu, untuk daily chart. Redtone walaupun dia dah muncul dalam standby up alert, cumanya nampak dia belum betul-betul nak standby lagi lah. Okay, belum betul-betul nak standby. Dia masih dalam red zone. Kalau saya tengok kat sini masih dalam red zone. Tak habis lagi, tak tahu bila dia nak habis red zone ini. Dia start red zone dekat situ dan ada DTC. DTC ni downtrend crossing lah. Okay, DTC. Dan harga pun bermain di bawah daripada garisan midline. Okay, nampak midline ni kan, garisan tengah ni. Oh, ada soalan dekat group. Tak dengar saya guna phone. Cuba guna earphone lah. Okay. Untuk makluman,
saya belum lagi ambil counter-counter luar. Kita cuma discuss counter-counter yang ada dalam channel alert standby up sahaja dulu. Kalau dah kita berjaya discuss beberapa counter dalam standby up alert tu, itu dah kira okey dah tu, sebab banyak sangat kan counter-counter. Untuk discuss personally counter, kalau saya punya client M+, boleh join saya dalam group dalam portfolio review. Kita discuss one by one, okay? Face to face, dalam bukan face to face, dalam Zoom meeting, tapi personally lah saya buat private session khas untuk ahli klien saya lah, klien M+. Redtone sekali tengok saya tak berapa berkenan. First orang panggil apa, cinta pandang pertama kan. Ni belum cantik lah. Tengok dia punya weekly pun masih baru je nak start dia punya red zone. Tak berapa menarik lagi ni. Monthly pun dia baru nak habis dia punya green zone. Okay, kalau tengok green zone monthly ni baru nak kuncup kan. Maksudnya bullish momentum tu baru nak habis. So kita tinggalkan dulu counter ni, Redtone. Kita tengok Rohas. Okay, kita tengok Rohas. Ni baru je 3 counter. Banyak lagi tu. Hari Jumaat lepas memang terlalu banyak standby alert punya ni. Standby up punya alert. Okay, Rohas punya daily. Okay, Rohas punya daily dah ada. Kalau siapa-siapa yang ada dalam grup indicators, nampak tak yang bulatan merah ni? Bulatan merah ni, okay. Dia sebenarnya ada 2, bulatan merah dan bulatan hijau, okay. Kalau nampak bulatan merah ni, itu maksud dia adalah saya tanda kat sini. Petak bual bagi. Bulatan merah tu dia ada 2 lah, bulatan merah atau hijau, ataupun kadang-kadang dia bergabung sekali. Bergabung jadi bulatan merah hijau. Nanti kita akan jumpalah dia. Maksud dia adalah extreme bottom. Apa maksud extreme bottom? Harga dah cecah bottom. Okay, saya buat macam ni. Okay, harga dah cecah bottom lah. Okay, paling bottom lah. Paling bottom. Tu. Bagi nampak dia cantik sikit. Macam tu. So ini pun salah satu daripada indikator yang ada dalam custom indicator yang 3SUTC tu kan. Tapi kalau tengok Rohas daily, dia baru je start dia punya DTC ni. Okay, DTC ni maksudnya adalah down trend crossing. So adalah kriteria yang saya pakai itu kan. Lebih kurang standby up ni maksudnya harga dah ready untuk naik. Okay, harga dah ready untuk naik tapi dia masih berada dalam accumulation phase. So bila masa dia akan naik kita tak tahu, tapi dia dah ready dah. Anytime dia boleh naik. Okay. So kalau nampak Rohas ni, saya ingat kena tunggu sikit lagi lah. Kena tunggu sikit masa lagi. Tunggu betul-betul FE2 ni dah mula warna putih. Okay, sekarang dia masih purple. Bila FE2 yang kat bawah ni, indikator ni mula warna putih, dah okey. Okay, dah okey. Tapi dia dah berada dalam standby up ni, maksudnya masih okey lah counter ni. Okey, dia punya downtrend habis kat sini. Dia habis kat sini. So hari tu dia dah masuk dalam uptrend. Cumanya uptrend dia habis dekat situ. Okey, dan dia masuk dalam fasa accumulation. Accumulation dia saya nampak dia start kat situ. Accumulation phase. Sekarang ni dia drop sekejap, mungkin high chances dia akan naik balik dan sambung sikit lagi accumulation phase, baru dia akan teruskan kenaikan. So that's why dia ada dalam standby up. Okay, dia standby je lah. Nanti dia akan up, cuma tak tahu bila. Okay, Rohas okay. Ahli group kalau nak tanya boleh terus tanya dekat chatting tu lah. Okay. Cumanya tanya berdasarkan apa yang kita discuss malam ni dululah. Sebab banyak sangat counter ni kita nak go through one by one. Okay, so saya naik ke atas. Ni pun dah satu baris ni pun dah pening dah. Okay, kita ada iStone, Mace, MTAG, OCN Cash, TechFast, WCT, Arco, Hexa, OCR, Surberdike, Franken, IWCT, standby up. Ini pada 9:01 minit. So naik lagi 9:02 minit. Setiap minit ada counter-counter standby up. Okay. Kita tengok one by one. Okay, kita tengok iStone. So tadi saya cuma tinggalkan Redtone lah. Okay, Redtone.
Okey, iStone menarik. Dia berada dalam bullish zone. Dari sini dia start bullish ni, habis ni kan, dia punya bearish ni habis kat sini. So dia start dari situ, dia dah masuk dalam bullish zone. Sekarang dia masih lagi berada dalam bullish punya zone, tak habis lagi. And then dah ada pula standby up punya signal. So saya nampak iStone ni menarik. Okay. Apa yang lebih menariknya adalah dia masih dalam sideway lah. Kalau kita nampak kan, dia masih dalam fasa sideway. Dia tak nampak yang real punya markup punya area. Belum nampak lagi. Masih nampak dalam sideway je. Sini dia accumulate sekejap, tu dia naik sikit, dia accumulate lagi, dia naik sikit, dia accumulate lagi. So akan ambil masa. Okay, akan ambil masa. Cumanya saya nampak dia dah habis accumulation tu, dia akan naik lah. Cuma ambil masa lah. Oh, banyak pula soalan ni dekat Facebook ni. Yang tadi tu apa risiko beli saham kecil ni, itulah jawapan saya tadi, sama je risiko beli saham kecil, saham murah, saham besar, saham kecil. Risiko dia kita boleh loss lah, okey. Sama ada loss semua atau loss sikit. Sebab tu kena ada istilah money management. Nak join online coaching. Nanti saya share dekat nak habis-habis nanti saya bagi saya punya laman web. Kalau saya tempel laman web sekarang, nanti dia akan naik atas-atas, nanti tak jumpa. Masih sangkut dekat K-Group. K-Group nanti kalau ada K-Group dalam standby up, nanti kita discuss. Kalau tak ada, belum dapat nak discuss lah. Apa indikator untuk red zone, green zone? Ini indikator yang saya buat sendiri ni. Saya gunakan TradingView punya PineScript coding. Kita buat. Nama dia adalah 3SUTC. Kalau cari dekat TradingView memang tak ada lah, sebab saya buat, saya lock dia punya script tu. So hanya ahli group sahaja yang boleh guna application yang digunakan chart macam ni, TradingView lah. Okay, TradingView. Nanti saya bagi link juga untuk TradingView kalau tuan-puan nak login free je, boleh guna yang free basic. Standby up masuk price accumulation phase, yes. Lebih kurang lah kan. Sebelum iStone counter apa tadi? Sebelum iStone counter apa tadi? Kita tengok balik. Rohas. Okay, sebelum iStone tadi Rohas. Okay, iStone okay. Tengok weekly dia macam mana. Weekly dia agak tricky sikit tau. Kalau tengok dia punya wave dia 0, 1, 2, 3, 4. Dia sekarang dalam corrective wave 4. Cumanya kalau tengok generally, kalau sekiranya kan, biasanya kalau dalam grup saya buat macam ni, jika dan hanya jika harga naik dan break garisan ini, baru boleh all in. Baru boleh all in. Kalau tak, jangan. Sebab dia akan meneruskan wave dia ke bawah. Tapi sekarang dia baru je start dia punya weekly punya bullish zone, baru start je ni. So masih ada peluang sebenarnya. Cuma peluang itu hanya ada untuk siapa yang ada holding power. Kalau tak ada holding power, agak berisiko lah. Kalau nak layan short term, untuk indikator standby up tak sesuai sangat. Untuk short term, siapa-siapa nak layan short term boleh gunakan indikator, boleh gunakan alert momentum ataupun BO uptrend. Tu boleh guna dua tu, momentum ataupun BO uptrend. Okay, iStone, kita ada iStone tadi personally saya nampak untuk daily chart dia okay. Okay, untuk daily chart dia okay, cuma weekly chart dia agak berisiko. Cuba tengok monthly. Monthly dia pun wave dia masih bearish, wave menurun. Okay, wave menurun. Cuma daily dia je yang cantik. Okay, daily dia je cantik. Syarat dia macam ni lah ni, garisan ni. Kalau dia break yang ni, okay. Kalau dia tak break yang ni, dia ada chances dia boleh drop lagi. Okay, iStone okay. So saya kena ulang balik, ini bukan buy call, ini cuma kajian-kajian chart je. Okay, kajian-kajian chart. So tuan-puan kena buat keputusan sendirilah berdasarkan ilmu-ilmu yang ada untuk kita buat entry. Okay. MISC ni saya ingat dia tak syariah. Syariah juga dia ni. Harga RM7. Harga RM7 ni counter bangsawan ni. So siapa yang ada modal lebat boleh masuk. Sekarang dia sideway. Okay, sekarang dia sideway. Masuk tu maksudnya bukanlah saya bagi buy call lagi. Kena faham kat situ. Bukan buy call. Dia dah ada exit signal. So tunggu dia retrace dulu. Once dia dah habis retracement tu, dia akan baru dia akan buat kenaikan balik. Sekarang dia sideway lah. Dia dah habis dah dia punya green zone sebelum ni. Sekarang dia red zone. Tapi red zone dia dah mula kuncup kan. Dia nak kecut dah kat sini. Okay, kalau nak lebih jelas saya buat kotak ni. Ini green zone.
Ini red zone. Red zone ni dah nak habis dah nak kuncup dah kat situ. So dia mungkin dia akan drop 1-2 candle lagi. Sebelum habis dia red zone tu baru dia masuk green zone yang baru. Okay. Miss ni personally saya nampak okay. Cuma ada exit signal ni dia akan drop sikit lah sementara. Tu. Saya dah list counter standby up mula pukul 11 pagi hari Jumaat ada 126 counter. Kalau mula jam 9 pagi saya rasa lebih 190 counter. Banyak kan? So tak boleh nak discuss semua lah. Kita tengok mana-mana yang sempat je lah. Okay? DJSB ada dalam standby up. Kalau ada kita boleh tengok. Okay, saya tengok sekejap DJSB ya. DJSB. Okay, DJSB tengok daily dia okay. Cuma green zone dia dah nak habis. Dia dah kuncup tu kan. Green zone dia dah kuncup sikit. Okay, saya nampak okay sebab generally dia masih green zone. Okay, generally masih dalam green zone. Dan weekly pun masih green zone. Cumanya dia dah ada exit signal weekly. Memang kita expect dia akan retrace dulu. So dia akan buat saya panggil sebagai temporary retracement. Okay, temporary retracement. Biasanya dia akan buat macam ni lah. Sebelum dia akan naik lagi, sebelum dia akan naik lagi. Okay, tu. Itu yang kita punya expectation. Cuma weekly dia bergerak dia agak slow. Kalau daily ni, sebab dia dah muncul dalam standby up, boleh mula intai-intai lah counter ni. Cuba saya tengok 1 hour punya chart. 1 hour punya chart cantik. Okay, kalau saya nampak 1 hour punya chart, dia punya green zone dia start dari sini habis kat sini. And then dia punya red zone dia pun dah nak habis dah. Dia start dari sini. Ini yang candle yang latest ni adalah penentu lah sebenarnya. So saya nampak dia dah mula nak buat reversal untuk red zone untuk reversal up. So dia akan habis kat sini. Momentum yang bearish momentum tu akan mula kuncup. Habis dia akan start dengan green zone yang baru. So kalau tengok FE2 punya indikator dekat sini, dia dah mula warna putih. Okay, sebelum ni kan dia warna purple kan. Purple ni bearish. So once sudah masuk warna putih tu dia dah mula dah. Tanda-tanda awal dia dah bullish. Okay. Jadi yang telur-telur ikan yang ada kat bawah ni pun dah menetas. Kalau siapa yang ada dalam group kan. Dan nampak telur-telur ikan tu dah menetas, maksudnya dia dah habis lah accumulation phase. So dia akan naik. Okay. Tu. DJSB nampak cantik. Tapi sebab price dia adalah masih lagi penny. So dia akan ambil sweet time dia lah untuk dia bergerak. Biasanya kalau counter 10 sen ke bawah ni dia memang agak lambat sikit sebab dia memerlukan volume yang besar untuk naik. Okay, volume besar sebab bila counter murah, orang tak beli sikit, orang tak beli 100 lot, 200 lot. Orang akan beli sekali tekan 1000 lot. Itu yang biasanya disebabkan oleh sifat tamak semula jadi manusia. Termasuk saya jugalah kan. So bila counter yang penny, orang tend to push yang lot yang besar-besar. Kadang kalau boleh nak push sekali tekan 10,000 lot, tekan 10,000 lot macam tu. Tapi bila jatuh satu bit dah pengsan. Situlah. So kena hati-hati, kena ada money management. Makin kecil harga sesuatu counter, makin kita kena berhati-hati sebab perbezaan satu lot tu memakan percentage yang besar. Okey. Contoh 0.005 harga kan paling kecil kan 0.005, bila dia naik kepada 0.010 dia naik 1 bit je, tapi kenaikan dia dah 100%. Kalau dia jatuh, berapa banyak kejatuhan? 100% lah. So dari kalau ada modal 1,000 naik jadi 2,000, kalau modal 1,000 turun jadi kosong. Okay. DJSP okay, saya nampak okay. Weekly pun okay, cuma dia akan retrace dulu sekejap sebelum dia naik lagi. Dia masih berada dalam green zone. And then monthly dia, monthly dia lagi best. Okay, monthly dia ada entry signal. Walaupun ada exit signal sikit, dia memang akan retrace dulu. Dia akan jadi macam ni lebih kurang. Ada entry signal, exit, dia retrace sekejap sebelum dia naik. Okay, sebelum dia naik. So generally DJSB ni kalau kita tengok monthly punya chart, sebenarnya dia dalam accumulation phase. Tapi long term dia downtrend lah. Okay, long term dia downtrend. Kalau nak hold long term sangat, ada risiko sikit kat situ. Takut dia sambung dia punya wave ke bawah. Okay. Cumanya untuk kalau nak hold ni, untuk 1-2 bulan okay. Okay, 1-2 bulan okay. Cuma ada exit signal sikit tu, dia nak drop sikit. Okay, kita sambung balik yang tadi. MTech. MTech ni antara counter yang saya selalu discuss dalam group. Sebenarnya MTech ni antara counter yang
wave dia cantik. Wave dia cantik. Kita tengok hari ni, kita just tengok berdasarkan technical analysis sahaja, dan saya boleh cakap ini bukan common technical analysis. Ini saya panggil sebagai uncommon TA. Maksudnya cara discuss technical analysis yang orang lain tak discuss lah. Sebab saya tak guna yang basic technical analysis biasa macam orang lain guna. Kita guna yang cara lain menggunakan indikator dan alert. So kalau tengok MTech ni sebenarnya cantik. Dia masih berada dalam green zone. Dia mula habis red zone, dia start red zone kat sini. And then dia maximum red zone dia kat situ kan. Dia dah habis, dia dah kuncup, dia habis kat situ. So kalau perasan entry signal dah muncul awal lah sebelum tu. And then ada UTC. Okay, UTC ni kalau siapa-siapa yang perasan, UTC ni maksud dia adalah uptrend crossing. Dia dah mula uptrend kat situ. Okay. Memang ada saya sentuh lah dalam grup. Ni secara panjang lebar lah sebenarnya discussion ni. Okay, dari situ dia mula green zone balik. Dia mula green zone balik, dia punya markup tu, markup area habis kat situ. Ini yang maximum bullish momentum habis kat situ, lepas tu dia kuncup. Okay, bila dia kuncup, lepas dia kuncup ni biasanya dia akan masuk dalam fasa kita panggil sebagai accumulation phase. So accumulation phase dia kat situ. So dia akan sideways lah sekejap. Okay, dia akan sideways sekejap. Tapi yang bagus ni MTech ni, pada 9 Julai hari tu, dia dah ada re-entry signal. Okay. Signal awal adalah entry kan. Entry signal adalah signal awal. Tapi make sure entry signal ni, dia kena ada a few factors lah, a few macam reason lah untuk kita katakan entry signal tu valid. Okay. Once dah ada re-entry signal, sebenarnya re-entry signal dia macam dia pelengkap kepada entry signal sebelum itu. Okay, bila ada entry dia akan ada re-entry. Okay, entry re-entry. So re-entry signal lagi bagus sebenarnya. Dia kesinambungan kepada entry signal yang maksudnya adalah uptrend dia tu uptrend yang valid lah. Maksudnya dari segi uptrend, kalau kita buat garisan uptrend dia macam ni. Kalau saya buat channel, lebih kurang macam itulah. Channel dia. Tak adalah proper channel sangat kan. Tapi kita nampak dia break sikit kat situ. Dia masuk dalam accumulation phase, tapi generally dia masih lagi dalam fasa menaik. Dia generally masih lagi fasa menaik. So once MTech dah ada dalam standby up, so cantik. Okay. Tengok weekly dia macam mana. MTech ni pun sama case dengan counter yang sebelum ni. Dia kena break yang ini. Kalau dia tak break dia punya garisan ni, dia ada chances dia boleh drop. Okay. Kalau once dia dah break, barulah kita boleh katakan dia punya general trend dah reverse, dah boleh jadi uptrend. Wave dia menaik. Okay, wave dia menaik. Tapi untuk daily punya chart, okay. Daily punya chart, okay. Weekly punya chart belum ada exit signal, so okay lagi. Okay. Monthly pula, monthly pun lebih kurang je ni. Dia kena break yang itulah. Tak boleh nak cakap apalah. Cuma daily dia cantik lah. Okay. MTech ni masih okay. Okay, kita tengok yang seterusnya, OCN Cash. Banyak pula soalan ni kan. Power well sampai up. Banyak ni. Banyak sangat ni. Tapi itulah saya tak boleh nak cover semua sekali. Just ambil dia punya essence lah. Okay. Sebab kajian counter ni sebenarnya dia adalah step by step. So kalau kita follow je step dia tu, dia memang macam tu je. Dia tak pergi jauh sangat. Apa sahaja nama counter tu tak kisah. Sebab walaupun setiap counter ada dia punya perangai masing-masing, tapi generally technical analysis ni adalah dia ada dia punya frame dia. Okay, dia ada frame of analysis. So kalau kita follow dia punya frame dia tu, insya-Allah kita tak adalah salah sangat. Okay. Okay, saya tengok OCN Cash. Okay. Ini naik je Bismillah. Saya ingat saya nak jam 10.30 saya nak stop sebab belum dinner lagi. Sekejap lagi baru nak makan. Okay, tengok OCN Cash. OCN Cash ni nampak okay. Lebih menarik lagi sebab dia ada entry signal lah. Tu yang nampak cantik tu. Okay, saya cuba besarkan.
Kita buang dulu apa-apa yang kita dah komen sebelum ni. Okay, OCN cache dia dah habis sebenarnya. Dia punya green zone dia start dari situ. And then dia punya optimum optimum yang dia pergi. Maximum kot. Macam tu. Dia habis kat situ. So sekarang dia masuk dalam red zone. Tapi red zone dia ni tak nampak beria sangat tau. Dia tak nampak yang dia punya red zone ni macam bersungguh-sungguh sangat. Dia kalau dia tak bersungguh-sungguh sangat, maksudnya kita boleh conclude itu masih dalam accumulation phase lah. Okay. OCN cache ni saya nampak personally lah, saya nampak dia masih dalam accumulation phase. Salah satu cara untuk kita decide accumulation phase adalah dia punya red zone dengan green zone ni dia interlap. Interlapse. Dia overlap antara satu sama lain. Green zone, red zone, green zone, red zone. Itu baru nampak jelas dia sedang accumulate. Green zone, red zone, green zone, red zone. Tapi kalau macam ni dia red zone, cuma red zone dia tak kembang. Okay, walau kalau dia tak kembang, kita boleh expect dia adalah accumulation phase. So dia dah ada dalam standby up. So apa yang kita expect adalah once dia dah habis accumulation phase, dia akan sambung dengan new bullish wave lah. Okay, new bullish wave yang macam ni. Okay, new green zone lah. Okay, kalau tengok dekat bawah ni, ini pun saya actually discussion ni kena detail sebab saya kena explain one by one ni kan. Cumanya kalau nak nampak accumulation phase, kita nampak yang telur ikan dekat bawah ni. Once telur ikan dia dah mula menetas, okay, telur ikan tu dah mula menetas, maksudnya accumulation phase sudah nak mula habis lah. Okay. And then sini pun dia kecut, dia tak kembang sangat. OCN cache antara counter technically nampak menarik. Dia dah ada standby up signal. Cuma holding power lah. Okay. Holding power. Siapa-siapa yang dapat puncak-puncak ni kesian lah kan. Tapi itulah. That's why saya buat entry dengan exit signal ni, sebab salah satu cara dia adalah kita tak nak masuk dekat puncak. So kalau time frame kecil dah ada exit signal, time frame besar dia akan follow, lambat sikit tapi dia akan follow. Maksudnya nanti dia pun akan ada exit signal. Apa yang berlaku sekiranya masuk dekat exit signal, orang lain nak keluar, kita baru nak masuk. Macam itulah. So dia akan drop lah. Okay. Kalau tengok weekly, okay, dari segi wave dia baru start kat situ, dia naik sekejap, dia turun, then dia akan buat kenaikan balik. Sebab harga memang bergerak dalam bentuk zigzag kan. Ni walau tak betul sangat ni. Sepatutnya macam tu. 3 mesti kena tinggi. Tak adalah beria sangat macam ni kan. Tapi basically kita nampak general frame dia lebih kurang macam tu lah. Okay. Monthly dia macam mana? Monthly dia pun menarik. Okay. Baru je nak start bullish zone, walaupun dia dah ada banyak exit signal, bagi peluang dia drop dululah sebab dia dah exit kan. Bagi peluang dia drop sikit, tunggulah. Kalau dah ada re-entry signal pun boleh masuk dah macam ni. Re-entry ni monthly. Okay, monthly. Cumanya OCN cache saya tengok daily dia dah okay. Dia dah drop sikit lepas exit signal ni kan. So dah ada entry signal baru, ada chances dia boleh naik. Cumanya kalau dia drop tu kena hati-hatilah sebab dia accumulation ni sama ada dia nak naik nak turun je sebenarnya macam tu. General trend dia masih nak naik. Macam tu. Okay, take fast. Kita tengok take fast. Saya ingat lagi 3 minit. Okay, lagi 3 minit. Saya tak dapat nak entertain soalan sebab kita terlalu banyak. Kita punya counter standby up. Apa komen-komen tuan-puan? Take fast ni saya malah nak komen banyak. Dia punya green zone mula dekat sini. Okay, green zone dia kuncup kat situ. Sekarang dia dah masuk accumulation phase. So once dia dah masuk accumulation phase, kita tunggu je dia akan buat another green zone lah lepas ni. Okay, dia akan sambung. Dia punya another green zone. Okay, take fast okay. Weekly dia pun tak adalah nampak teruk sangat. Weekly dia pun dah mula green zone cuma dalam accumulation phase. Okay. Monthly dia okay. Green zone baru nak start ni. Mungkin accumulate dululah. Ambil masa sikit. WCT. Saya kena cepat ni nak habiskan ni. 10.30. Mungkin nanti one day saya buka satu session khas untuk soal jawab je. Okay. Sebab banyak ni kan nak tanya soalan counter tu, counter ni, counter tu, counter ni kan. Tapi yang ni kita buat yang ni macam kita follow dulu dia punya step-step dia lah. Okay. Channel alert, kaji counter. WCT. Monthly dia teruk sangat. Monthly dia masih lagi nak drop ni. Weekly pun tak berapa cantik lagi. Kita tengok daily dia.
daily pun tak menarik sangat. Okay, hold dululah, bukan hold, masuk dalam watchlist ke apa ke tak kisahlah. Diversity ni belum lagi. Aku ni pun counter kegemaran ramai juga. Aku ni banyak kita discuss dalam grup sebenarnya, kan? Kenapa aku ni menarik? Sebab wave dia menarik. Okay, wave dia menarik. Wave dia memang bullish, yang cantik. Okay, saya buang dulu semua sekali. Cumanya daily chart dia baru je masuk dalam dia punya red zone. Sebelum ni dia punya green zone dia mula kat mana tah? Sebab dia counter baru kan. So indikator ni baru boleh detect dari situ je. Sini baru start indikator tu detect. Tapi sebelum tu dah ada entry signal lah. Re-entry. Okay, re-entry signal kat sini. Sebelum dia naik tinggi, sebelum dia ada exit signal dan momentum bullish dia habis. So sekarang dia dah habis momentum bullish. So kita kena tunggu momentum bearish dia pula habis. So agak berisiko lah sekiranya kalau baru nak masuk sebenarnya. Cumanya saya tak tahu kenapa dia muncul dalam standby up alert. Mungkin sebab dia dah ada extreme bottom kot. Personally saya nampak sekarang echo tak kalau baru nak masuk tak sesuai lah. Okay, baru nak masuk tak sesuai. Hexa hari tu saya ada discuss last session rasanya. Hexa pun masih dalam red zone, so tak berapa menarik lagi lah. Okay, ni 1 hour. Kita tengok daily. Daily okay, daily dia cantik. Okay, daily dah ada re-entry signal, dia dah naik. Cumanya yang bagusnya Hexa ni, dia tak ada exit signal lagi. Biasanya kalau dah ada exit signal baru dia akan drop kan. Ini belum ada exit signal. Entry signal kat sini, exit signal kat situ, re-entry belum ada exit. So boleh tengok-tengok. OCR, okay, kita tengok OCR. Banyak ni, nak habiskan ni memang tak sempat lah. Pukul 2 pagi kot. Indikator apa yang boleh beritahu sell and entry signal? Indikator yang saya pakai tu nama dia adalah E2S. E2S entry exit signal. Itulah nama dia, E2S. Ni kan. Tapi E2S entry exit signal. Cuma indikator ni tak adalah dia bukan public punya indikator. Dia saya hasilkan khas custom made dan cuma ada dalam grup sahaja. So saya akan bagi hanya untuk ahli-ahli grup lah. Okay? Ahli-ahli grup sahaja. OCR ni masih dropping, dia masih dalam baru start. Dia punya red zone ni baru start kat sini . So tak tahulah jauh mana lagi dia nak drop kan. Paling-paling pun kotak dia macam tu lah. Dah nampak ada downtrend crossing tu kat situ, DTC tu kan. And then dia dah berada di bawah midline. So kalau nak discuss lebih detail sebenarnya banyak lagi benda kita boleh kupas kat sini. So saya ambil yang main point dia sahaja dulu. Okay. Basically dia masih lagi nak drop OCR. Kenapa dia muncul standby up saya pun tak tahu. Sedikit serba dikit. Untuk session ni saya rekod, tak ada masalah. Sedikit cantik. Walaupun dia ada downtrend, uptrend, downtrend, uptrend, ada entry apa semua. Basically dia masih berada dalam fasa accumulation phase. Ini dia punya markup sikit lah kan, ni markup bukan yang beria sangat lah. Downtrend dia habis kat situ. Bukan downtrend, dia punya apa ni, red zone ni habis kat situ. Red zone boleh lah nak bagi downtrend pun boleh juga. So sekarang saya nampak ini lebih kepada accumulation phase. Berapa lama dia nak accumulate, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi accumulation one day dia akan habis. Once dia dah habis, dia akan naik. Harga pun okey, sikit 6, sikit 7. Okey. Sekejap saya tengok. Saya nak tengok Powerwell sekejap. Powerwell. Yang Banik tanya ni, Powerwell. Banyak pula centeng tu kan. Keluarkan semua lukisan. Okay. Powerwell, dia dah ada exit signal kat situ, dia dah drop. Okay, dah ada exit signal, dah drop. Sekarang berada dalam accumulation phase. So kita nampak green zone dia start kat situ, habis dekat situ,
Yang dekat sini dia habis green zone tapi dia tak masuk red zone. Biasanya lepas green zone red zone kan. Tapi sekarang green zone dia masuk accumulation phase. Okay. So tunggu je lah. Nampak okay, tak ada masalah ni. Okay, saya mute dulu semua. Mute all. Okay. Dah 10.34. Franken. Kita tengok Franken sikit. Franken sikit. Habis yang ni saya ni je lah. Kita stop nanti insyaAllah kita continue next time lah. Franken basically masih dalam green zone, cuma dia dah ada exit signal. So dia mesti kena retrace dulu sebelum dia naik lagi. Okay, dia mesti kena retrace dulu. Basically dah ada telur ikan yang merah ni kan. Telur ikan merah ni menandakan accumulation pula, distribution. Okay, distribution. Sini accumulation, sini distribution. So dia akan retrace dulu sekejap. Tapi basically kalau tengok weekly dia masih okay. Memang dalam green zone yang bagus lagi, macam nampak sihat lah kan dia punya green zone dia ni. Cuma ada exit signal sikit kat situ, so dia akan retrace. Okay. Weekly pun akan retrace dulu. Tak boleh nak beria sangat lah. Monthly okay. So kalau siapa-siapa nak holding power monthly, hold je berbulan-bulan. Dia okay. Okay, last. Okay, last sebelum saya pergi dinner. Winner chicken dinner kan. ICT, kita tengok ICT. Okay, basically ICT sedang accumulate juga. Dia punya markup phase dekat sini sekejap dah habis, dah ada exit signal, and then dah ada re-entry, dah ada exit pula. So kita kena tunggu another re-entry signal lah. Okay, ICT. Weekly dia okay. Cuma dah nak kecut lah, dia punya weekly punya red zone tu dah nak kecut. So once dah kecut tu dia akan masuk green zone. Should be okay lah. Tadi ada nak tanya apa tadi? Sekejap saya tengok FP group saya ingat saya dah discuss sebelum ni. FP group ke saya discuss dengan siapa ya? FP group daily dah banyak exit signal. Dia punya accumulation phase kat sini hari tu. Ini memang dah discuss lah sebelum ni. So dah ada banyak exit signal, so kena hati-hati. Jangan nak beria sangat lah. Takut nanti terkena puncak. Weekly pun dah ada satu exit signal. Biasanya dalam beberapa exit signal baru dia drop. Sebab weekly dia memang lambat sikit dia punya pergerakan dia. Monthly okay. Monthly masih okay. Monthly masih okay. So wave dia pun cantik. Kalau tengok FP group ni, dari segi wave pun 0, 1, 2, 3, 4, 5 dia boleh naik lagi tinggi lah. Mungkin boleh cecah RM2. Long term lah. Kalau nak kena holding power yang kuat. Okay, so itulah. Saya pun dah kelaparan tadi. Dah 10.30 lebih. So kalau ada salah silap saya minta maaf. Banyak pula yang tanya kan macam mana nak join group. Saya share saya punya laman web je lah. Saya komen dekat bahagian komen tu. Saya punya laman web. Nanti boleh tengok information yang dekat dalam tu. bursatraders.com. So siapa-siapa yang belum join saya punya group public Telegram, actually saya ada satu group public Telegram. So siapa-siapa yang nak join, saya ambil dia punya ni, link dia ni. Mana dah? Saya tempel dekat bahagian komen tu jugalah. So boleh klik je. Link ni open. So siapa-siapa nak jemput rakan-rakan masuk dalam group ni pun okey, tak ada masalah. Okey, boleh join lah, semua boleh join. Okey. So sebelum tutup saya minta maaf kalau ada salah silap. Okay. InsyaAllah kita buat lagi sesi ni. Kalau sempat kita buat seminggu sekali lah. Kalau macam nak sangat-sangat nak buat session discussion, nanti kita discuss lah. Bila saya ada masa nanti kita discuss. Mungkin saya tak discuss channel alert lah. Kita discuss counter yang tuan-puan nak discuss. Okay, macam tu lagi menarik kan. So terima kasih kerana dapat stay sampai sekarang. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Boleh kalau ada apa-apa nak buat penambahbaikan, bagi tahulah, insyaAllah saya akan upgrade lah. So
kita berhenti sampai di situ dulu. Okey, wallahu alam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.